Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bab 2 pentadbiran negeri-negeri Selat. Sebelum ni kita dah tengok perkara 2.1, 2.2 bagaimana British meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey. Lepas awak tengok bagaimana British menguasai ketiga-tiga buah negeri tersebut, kamu juga dah tengok bagaimanakah kesan Perjanjian London 1824. Okey, bagaimanakah kesan Perjanjian London atau Perjanjian Inggeris Belanda yang memberi kesan kepada negeri-negeri Melayu. Okey. Jadi selesai dua perkara tersebut, kita akan tengok bagaimanakah pembentukan negeri-negeri Selat. Cikgu ulang lagi sekali. Untuk pengetahuan awak semua, kita ulang bagaimana tiga buah negeri tadi, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Bagaimana tiga buah negeri tadi disatukan di bawah satu pentadbiran. Okey, yang asalnya masing-masing mempunyai pentadbiran yang tersendiri. Tapi bila British menguasai, kita tengok dalam topik ni bagaimana mereka menyatukan ketiga-tiga negeri ni di bawah satu pentadbiran. Okey, jom kita tengok latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri Selat. Sebelum ketiga-tiga negeri ini disatukan di bawah satu pentadbiran. Kita tengok dulu Pulau Pinang pada tahun 1786 hingga 1826. Okey, ini masa mula-mula British masuk. Okey, pada awalnya Pulau Pinang ni ditadbir oleh Francis Light. Okey, Francis Light sebagai pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British di India. Okey. Kemudian kita tengok Pulau Pinang menjadi taraf pelabuhan bebas pada tahun 1787. Kemudian perdagangan di situ juga dikuasai oleh pedagang persendirian. Pada tahun 1805 pula, Pulau Pinang ni dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan juga Bombay di India. Dan yang terakhir sekali, Gubernur dilantik sebagai Ketua Pentadbir Pulau Pinang. Kemudian yang kedua, kita tengok Singapura pada tahun 1819 hingga 1826. Singapura ni ditadbir oleh Residen, kemudian juga menjadi taraf pelabuhan bebas pada tahun 1823 dan Singapura menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian untuk mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Okey, masa ni Singapura menjadi tumpuan untuk mengumpul hasil-hasil yang ada di negeri-negeri Melayu. Nanti kita akan tengok lagi bagaimanakah hubungan negeri-negeri Selat, bagaimanakah hubungan antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kemudian yang terakhir kita tengok Melaka pada tahun 1824 hingga 1826. Melaka ni ditadbir oleh Residen Konsula. Ini jawatan di negeri-negeri Selat. Kemudian sistem kapitan diteruskan. Sistem kapitan diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kapitan tu ada dijelaskan dekat dalam buku teks awak tu. Poin yang ketiga iaitu suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Okey, sebab tu disebut sebagai sistem kapitan. Manakala bagi masyarakat luar bandar pula, orang yang bertanggungjawab adalah penghulu. Ini serba sedikit latar belakang sebelum pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, kita tengok pula apakah sebenarnya kepentingan negeri-negeri Selat ni. Apa yang menyebabkan British nak sangat negeri-negeri Selat ni. Okey, yang pertama sekali negeri-negeri Selat ni sebab itulah disebut sebagai negeri-negeri Selat, kedudukannya di Selat Melaka.
Kedudukannya di laluan Selat Melaka yang membolehkan British menguasai keseluruhan Selat Melaka. Sebab itulah British ni nak sangat ketiga-tiga buah negeri ni. Tambahan pula, 3 pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama di negeri-negeri Melayu. Kemudian, macam yang kita dah tengok tadi, bagaimana 3 buah negeri tadi dinaik taraf sebagai pelabuhan bebas yang akhirnya berjaya menarik pedagang-pedagang luar untuk berdagang di negeri-negeri Melayu. Okay. Taraf pelabuhan bebas berjaya menarik pedagang tempatan ataupun pedagang luar. Kemudian kita tengok kepentingannya juga adalah untuk menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu. Okay. Banyak negeri di alam Melayu ni, tapi tak semua negeri ada pelabuhan. Sebab tu British memerlukan pelabuhan ni untuk dijadikan tempat pengumpulan bahan-bahan yang dikumpul dari negeri-negeri Melayu. Kemudian kita tengok juga pelabuhan negeri-negeri Selat ni menjadi pintu masuk bagi buruh luar. Okay. Banyak buruh-buruh luar yang datang yang akhirnya membentuk masyarakat berbilang kaum di negeri Melayu. Kemudian yang terakhir sekali, kepentingan negeri-negeri Selat kepada British ialah penanaman modal oleh pelabur luar. Bila ada banyak pelabur luar, maksudnya perkembangan perdagangan British ni menjadi semakin pesat. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita tengok apa yang ada di negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat ni memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu yang lain untuk tujuan perdagangan. Okey. Kemudian negeri-negeri Selat juga melabur modal untuk memajukan perlombongan biji timah. Masa ni kepentingan biji timah ataupun penggunaan biji timah pada tahap maksimum sangat diperlukan. Okey. Negeri-negeri Selat tak ada benda-benda bahan-bahan hasil bumi, tapi mereka mendapat hasil dari negeri-negeri Melayu. Kemudian kita tengok negeri-negeri Melayu pula memerlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Okey, terbalik dengan negeri-negeri Selat tadi, negeri-negeri Melayu ni banyak hasil. Okey, terutamanya biji timah, tapi mereka perlukan tempat perdagangan supaya hasil mereka dapat didagangkan. Jadi saling berkait. Negeri-negeri Selat perlukan negeri-negeri Melayu. Begitu juga negeri-negeri Melayu memerlukan negeri-negeri Selat. Okey, sekarang ni kita akan tengok bagaimana perubahan pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, pada peringkat awal kita dah tahu negeri-negeri Selat ni diletakkan di bawah SHTI, iaitu Syarikat Hindia Timur Inggeris. Kemudian bagaimana berlakunya beberapa isu yang akhirnya negeri-negeri Selat ni diletakkan di bawah pejabat India. Kemudian ada juga isu-isu yang menyebabkan akhirnya negeri-negeri Selat ni diletakkan di bawah pejabat tanah jajahan. Okey, nanti kita akan tengok prosesnya. Okey, pertama sekali kita tengok bagaimana negeri-negeri Selat ni ketika berada di bawah SHTI, iaitu pada tahun 1826 hingga 1867. Okey, ketika di bawah SHTI, negeri-negeri Selat ni diketuai oleh gubernur. Kemudian presiden konsular pula dilantik untuk membantu gubernur tadi. Pada ketika ini antara ketiga-tiga negeri Selat tadi, Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Tapi pada tahun 1832, pusat pentadbiran tadi dipindahkan ke Singapura kerana keadaan Singapura yang lebih strategik dan maju. Kemudian, apabila SHTI ini dibubarkan, negeri-negeri Selat ini diletakkan di bawah pejabat India pada tahun 1858 hingga 1867. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, pejabat India ataupun India Office ni dibentuk pada tahun 1858 untuk mengawasi pentadbiran British India yang meliputi wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Burma dan wilayah-wilayah lain di sekitar Lautan Hindi. Okey. Ketika diletakkan di bawah pejabat India, undang-undang British dikuatkuasakan. Okey. Peraturan-peraturan British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat.
Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang berlaku seperti tidak mampu mengurus negeri-negeri Selat dengan baik. Sebab apa? Berlakunya pemberontakan di India. Banyak perkara nak diuruskan. Isu di India, isu di negeri Selat. Yang akhirnya tidak mampu memberi perhatian yang sewajarnya untuk melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Okey. Yang inilah yang akhirnya menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang di negeri-negeri Selat. Yang akhirnya membawa kepada faktor perpindahan negeri-negeri Selat ini dari pejabat India ke pejabat tanah jajahan pada 1867 hingga 1946. Di mana pejabat tanah jajahan ni iaitu di London. Okay, pusat pentadbiran negeri-negeri Selat akhirnya terus dibawa ke pejabat tanah jajahan di London. Sebab apa berlakunya perkara ini? Yang pertama sekali, tiada wakil negeri-negeri Selat dalam majlis perundangan. Apa-apa isu yang dibincangkan, tiada wakil negeri Selat dekat situ. Okey. Kemudian, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan dan juga pertelingkahan. Ada berlaku pertelingkahan di pelabuhan. Kemudian, Kemudian kita tengok bagaimana mereka mahu mengubah penggunaan mata wang. Okay? Yang pada asalnya menggunakan mata wang dolar Sepanyol nak digantikan dengan mata wang rupi India. Okay. Kemudian kita tengok apa isunya lagi iaitu cadangan mengenakan cukai. Okay. Kita tahu negeri-negeri Selat ni kelebihannya yang menyebabkan banyak pedagang datang ialah taraf pelabuhan bebas. Tapi bila diletakkan di bawah pejabat India, mereka mencadangkan untuk mengenakan cukai. Okey, inilah juga antara faktornya. Dan yang terakhir sekali, isunya adalah mereka mahu menjadikan negeri-negeri Selat ini sebagai, bukan mahu menjadikan, dah pun menjadikan negeri-negeri Selat ini sebagai tempat buangan banduan. Yang ni boleh menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pelabuhan terbaik. Okay, yang ni adalah carta organisasi pentadbiran negeri-negeri Selat. Okay, kalau awak tengok yang sebelah kiri iaitu struktur pentadbiran negeri-negeri Selat pada tahun 1826 hingga 1867. Ketika ini, kedudukan teratas adalah Gubernur Jeneral British SHTI di India. Kemudian, Gubernur-Gubernur negeri Selat. Kemudian, disusuli oleh 3 residen konsular di negeri-negeri Selat. Tapi apabila berlakunya perubahan yang kita dah tengok tadi, berlakunya perubahan pusat pentadbiran di pejabat tanah jajahan London, kita tengok strukturnya berubah iaitu yang atas sekali pejabat tanah jajahan London, kemudian Gubernur negeri-negeri Selat. Di bawah Gubernur negeri-negeri Selat ni ada 2 kuasa iaitu Majlis Eksekutif yang menguruskan hal pentadbiran dan satu lagi Majlis Perundangan yang menggubal undang-undang. Ini adalah beza ketika negeri-negeri Selat berada di bawah pejabat India dan juga tanah jajahan London. Okey, untuk bab 2, ini sahaja yang anda perlu faham. Okey, bermula daripada 2.1 sampailah pembentukan negeri-negeri Selat tadi. Ini sahaja. Jadi sampai kat sini sebenarnya kita telah selesai untuk bab 2. Jadi cikgu harap awak selesai nota bab 2 dan juga modul yang cikgu dah arahkan awak buat. Semoga awak faham serba sedikit berkenaan dengan pembentukan negeri-negeri Selat. Kalau cikgu boleh ulang sikit, secara umumnya pada asalnya ketiga-tiga buah negeri di laluan perdagangan Selat Melaka iaitu Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang yang pada asalnya mempunyai sistem pentadbiran yang tersendiri, mempunyai pelabuhan yang tersendiri, tetapi setelah dikuasai oleh British menyatukan ketiga-tiga buah negeri ini di bawah satu pentadbiran yang disebut sebagai negeri-negeri Selat. Okey, apabila kita belajar tentang negeri-negeri Selat ni, fokus utama kita adalah untuk kita tahu peranan negeri-negeri Selat ini sebagai sebuah pusat
pelabuhan perdagangan. Okey, cuba harap awak boleh faham dan supaya kita boleh sambung untuk bab 3 pada kelas akan datang. Terima kasih.